Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini. Ah, Sihat anak-anak sekalian. Ah, Temu kita lagi pada tahun ini untuk sesi pembelajaran 2021. InsyaAllah Ustaz akan mengajak kamu bagi subjek sains tahun 6. Pertamanya, nama Ustaz Ahmad Firdaus bin Sa'adani. Bagi murid yang lama mungkin telah mengenali, bagi yang baru mungkin tak biasa tengok. Jadi moga-moga hikmah PKP ini Allah permudahkan urusan kita. Allah berikan kesembuhan kepada semua yang dijangkiti penyakit wabak COVID-19 ni. Kita jaga kita lah dalam kita menghindar daripada membendung wabak COVID-19 ni daripada terus merebak. InsyaAllah sama-sama kita jaga kita. Jadi pada pagi ini insyaAllah, pada hari ini kita akan belajar topik yang mula. Pi Ustaz skip dulu lah topik pertama tu, pi dulu. Kita sambung terus kepada topik unit 2. Okey, peraturan bilik sains. InsyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada kita. Baik. Jadi topik yang kedua insyaAllah peraturan bilik sains. Dalam peraturan bilik sains ni, antara isi kandungan yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari peraturan bilik sains dan standard pembelajaran adalah mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Okey, di akhir pembelajaran insyaAllah kita akan dapat yang pertamanya menyatakan lebih dari satu peraturan bilik sains, dan yang kedua memberi sebab mengapa peraturan bilik sains ni perlu kita patuhi. InsyaAllah. Okey, baik. Yang pertama, perkara yang perlu kita patuhi, beratok. Kena beratok sebelum masuki bilik sains. Okey, baru kita boleh masuk dengan kebenaran guru. Kalau cikgu tak bagi, jangan masuk lah. Sama juga, pergi mana pun, lagi mana kita tak minta izin daripada tuan dia, jangan kita duk buat. Okey, jangan kita duk masuk rumah orang, kena bagi salam dulu. Pergi bilik guru, kena bagi salam. Kita walaupun di Faizin ni tak ada bilik sains, tapi kita boleh praktik lah. Nak pergi masuk pejabat, kena bagi salam. Masuk bilik guru, kena bagi salam. Masuk tandas, jangan bagi salam pula. Okey. Baik, dan hendaklah kita memakai kasut yang bertutup. Yang ni biasalah. Kalau kat sekolah, kita main sekolah, kena pakai kasut tutup. Sebab apa kena pakai kasut tutup ni? Bila mana kita masuk bilik sains, kita nak lindung kaki kita. Tak mau bagi bila mana kot-kot ada bahan kimia tertumpah kat atas kaki kita, ada kasut, lega. Kalau pakai slipper ya, jenuh kot-kot lah, kena jatuh tumpah tu asid, teruk kita. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, peraturan yang keempat, perkara yang boleh, yang perlu kita patuhi, hendaklah kita menjalankan aktiviti mengikut arahan guru. Ni cikgu dia habaq dah. Nak buat apa sekian, kita kena ikut. Kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita tak tahu sebab dan akibat dia. So kita kena ikut. Kadang cikgu dia lebih memahami lah, sebab sebelum dia nak buat tu, cikgu akan mengaji dulu. Sebab tu kena dengar arahan guru. Cikgu kata buat yang ni, buat. Cikgu kata jangan buat, jangan tak usah ada buat. Okey. Yang kelima, buka cermin tingkap dan pasang kipas. Buka tingkap naku apa semua buka. Pasang kipas. Kipas pasang.
buka petik dia. Sebab apa kena pasang kipas buka tingkap semua ni? Yang pertama untuk memastikan aliran udara lancar. Yang kedua, kod-kod bila berlaku kebakaran senang, asap boleh keluar. Asap keluar ke atas. Sifat asap ni dia akan naik ke atas dulu. Dia akan memenuhi bahagian atas. Kalau bahagian bilik ruang yang tertutup lah. So cara dia kalau kata berlaku kebakaran, kita duduk dalam ruang, bilik dan sebagainya, kita kena rendahkan badan kita, menerak, merangkak lah. Menerak tu kau payah lagi, merangkak. Mangkok ni pi cari ke tempat pintu-pintu. Kadang-kadang dekat pintu-pintu dia ada tulis keluar. So kita cari yang tu lah. Biasanya itu adalah untuk latihan kebakaran lah. Bila mana berlaku kebakaran, antara langkah dia kita kena buat macam tu lah. Okay, so bila mana masuk bilik sains, kena buka tingkap, pasang kipas bagi on. Kalau kata pakai aircon, tu tak sesuai lah, kurang sesuai. Okey, sebab tu biasanya kalau di sekolah kebangsaan kita tengok mak-mak sains dia mesti pakai kipas lah. Cikgu dulu ngaji pun kami pakai kipas lah. Kalau pakai kipas buka naku. Yang tu biasa. Walaupun bilik lain dia ada aircon dan sebagainya, tapi bila mana kita masuk makmal kena buka kipas, kena buka tingkap. Okey, baik, insyaAllah. Yang seterusnya, yang keenam, perkara yang perlu kita patuhi adalah kita menyalakan penunjuk bansen dengan cara yang betul. Okey, so yang ni tak boleh lah kita pakai. Dia biasanya kita akan pakai pemetik api lah, yang jenis panjang punya tu. Biasa pemetik api yang orang duk guna kat dapur tu. So tembak bagi menyala. Jangan. Okey, so jangan pula kita cucuh macam kita nak bakar sampah pula, cucuh kat atas. Bakar kat atas, boh-boh, takut bahaya. Okey, bahaya. Okey, yang ketujuh, kena ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Ini biasanya kalau perempuan yang orang kata apa tak pakai tudung dan sebagainya, orang Cina ke orang India kan. Tapi kita di Faizin ni alhamdulillah semuanya orang Islam, semuanya pakai tudung. InsyaAllah yang ni mudahlah, cuma kalau kata rambut panjang itu kena kerat lah, biasa peraturan sekolah. Untuk lelaki lah, yang perempuan kita pakai apa, yang anak-anak puteri dah pakai tudung. Okey, jadi insyaAllah nombor 7 ni mudah bagi kita. Baik, sebab apa kena ikat rambut ni? Ikat rambut ni tak mau bagi terbakar, kok buat eksperimen kau terbakar dan sebagainya, itu payah. Okey, so kena ikat rambut lah. Elakkan daripada kok tunduk-tunduk kat penunjuk bunsen tu, terbakar rambut kita. Okey, so mengelakkan rambut terbakar. Okey, seterusnya, perkara yang ke-8, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Okey, yang ni kena buka air, tak mau bagi kok lagi dia orang kata apa, melekat lah ke tepi-tepi tu. So kalau buka air ni, air paip duk jalan sedia, dia mudah berjalan. Cuma bahan buangan cecair lah. Contoh dia macam kita buang air buat uji kaji, air kopi ke kan, semua jenis cecair lah, minyak ke. Biasa minyak ni kita buh dalam bekas asing lah. Kita tak buang dalam sinki sebab takut lagi dia melekat ke tepi tu habis. Dia melekat kekotoran lah. So minyak biasanya kita akan letakkan dalam bekas kas. Okey. Yang ke-9, padamkan bahan yang terbakar atau berbara. Bara ni dia ada bara, macam dia menyala, api dia terbakar. Bara ni dia hanya nampak merah tu, tapi dia boleh terbakar. Bila mana kena bahan bakar, bagi contoh kena kertas ke, boleh terbakar. So padam dulu, bagi hilang habis semua tu, bagi hilang api, hilang bara ni, baru kita buang ke dalam bakus sampah. Sebab bila kita padam tu dia jadi bahan pepejal lah. Okey, sebab bahan pepejal kita akan buang ke dalam bakus sampah. Okey, so bahan cecair buang dalam sinki, bahan pepejal kita buang ke dalam bakus sampah.
Okey, yang seterusnya perkara yang perlu kita patuhi semasa berada di dalam bilik sains. Laporkan segera kepada guru jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Besok kalau dalam bilik sains tu dia ada macam-macam, ada bikar, ada tabung uji. Ataupun kot-kotlah kerusi patah ke dan sebagainya, jatuh. Terantuk dengan meja ke dan sebagainya, hendaklah kita laporkan kepada guru terus. Pi habaq siap-siap. Apa-apa pun perkara pertama yang ada dekat sekeliling tu, pi habaq ke cikgu tu. Cikgu tahu kok ni bahan kimia macam mana kita nak buat dan sebagainya. Cikgu akan ambil langkah seterusnya. Okey. So apa-apa, jadi apa-apa pun, antara kita ni kena pi habaq ke cikgu. Jangan duk sembunyi. Ni sama juga situasi dalam kelas kita. Okey, jadi apa-apa pun pi cari cikgu, habaq. Kalau sekiranya cikgu tak ada dalam kelas, so pi cari cikgu. Okey, yang kedua, gunakan peti pertolongan cemas. Peti first aid, peti ubat tu. Dengan bantuan guru. Cikgu habaqlah ni, cikgu akan habaq. Ni yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, ni ambil guna ni dan sebagainya. Okey, guna dengan bantuan guru. Jangan kita pandai-pandai, mak saya, ayah saya doktor, ustaz. Boleh guna. Ikut dengar arahan guru, daripada guru, bantuan daripada guru. Cikgu kata ambil yang ni, guna yang ni. Okey. Okey, dan yang terakhir untuk perkara yang perlu kita patuhi antara peraturan yang kita boleh buat dan kita kena buat. Susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar. Dah habis semua tu. Nak keluar dah habis dah waktu sains. Nak keluar daripada bilik sains, kita kena kemas balik lah, susun balik, tolak kerusi dan sebagainya. Sama juga dalam kelas kita. Dah habis dah. Kelas dah habis 4.30 tu, tak nak balik. Kena kemas kelas. Bagi kelas dalam keadaan teratur, susun meja kerusi tu bagi elok. Esok kita mai tak gaduh dah. Okey, so susun, tak mau bagi berselerak dan sebagainya untuk kemudahan. Kalau lepas tu ada kelas lain pula yang nak masuk, mudah depa belajar. Okey. So antara perkara yang dilarang, tadi kita dah tengok yang boleh kita buat. Okey, yang lah ni kita nak tengok pula perkara yang dilarang untuk buat. Okey, yang pertama bergurau. Bergurau dan berlari. Ni dalam bilik sains. Dalam kelas pun tak boleh berlari kak, takut. Apa sebab dia tak boleh bergurau berlari ni? Biasanya sekali dia boleh menyebabkan accident. Accident kan kat jalan lah. Kemalangan ni boleh berlaku di mana-mana saja kalau kita tidak berhati-hati. Ataupun kita buat ikut dan, duduk dalam kelas berlari ikut dan. So, kok langgar meja, tomoy hatang tu. Dropman sana sini. Okey. So, jangan duduk berlari, tak boleh. Perkara yang dilarang, bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Nak lari kat mana? Boleh kat padang, tunggu air sukan dan sebagainya. Okey, yang kedua, makan dan minum. Ni pun tak boleh. Kecuali ada bila-bila mana, bagi contoh, kita buat ujian asid alkali ke kan. Kita ada uji rasa makanan. Kita nak test, buah limau rasa manis ke masam. Kod masam-masam manis ke Ustaz? Okey. So, kita boleh uji kaji je lah. Kecuali dengan orang kata apa, guru lah, dia akan lebih tahu. Ni yang ni kita nak buat uji kaji, tak apalah. Jangan duk tak duk kita pi bawa bihunsu ke kotiau ke, pi makan mi goreng dalam bilik sains. Tak boleh. Okey, kalau ni kita, kalau tahun lepas kita rehat dalam kelas, yang mana boleh makan dalam kelas. Tapi atas kebenaran. Okey, atas kebenaran guru. Baik, yang ketiga, perkara yang dilarang, kita menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Ni sama jugalah makanan tadi. Jangan duk tak duk kita suka-suka hati kita pi buh apa kok tengok, ni bahan kimia ni nampak elok.
Kok sedap kot. Makan kau tak boleh. Okey. So kena tengok kebenaran dulu, kena tunggu arahan. Okey, apa-apa kena tunggu arahan guru. Guru tak kata jangan duk buat, jangan duk buat. Ni asal tak dan cikgu nak kata apa, tak dan ustaz nak kata apa. Buat ikut dan lah. Lah lingkup. Okey, so kena tunggu. Kita elakkan ni lah, tak mau kok-kok lagi dapat keracunan ke makanan ke dan sebagainya. Kita sakit perut ke kan. So payah pula. Okey, dan yang keempat, membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Yang ni lagi lah. Okey, kalau kata barang sains ataupun barang tu kelas punya cikgu yang punya, jangan duk buat ikut suka ambil. Pi bilik guru, pi ambil barang cikgu, tak boleh. Okey, Allah tengok ada malaikat kiri kanan. Sentiasa mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi, kita jangan duk buat lah. Okey, kok lah. Nampak lah cikgu ni pakai ada jam baru tinggal atas meja. Balah, tak boleh. Kita berdosa. Jangan duk ambil hak milik orang. Okey. So tak boleh untuk kita membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Tapi kalau cikgu kata, Amir, pergi ambil Sat. Kotak pensil. Cikgu kat bilik guru, pergi ambil kotak pensil. Jangan pula tengok, meja cikgu ada coklat, ambil satu. Tak boleh. Okey, so macam itulah kita. Okey, so sebagai rumusan, nota ni Ustaz akan upload juga secara dalam WhatsApp ni. So kamu boleh dalam WhatsApp kelas, insyaAllah kamu boleh buat lah. Kalau kata ada buku boleh buat. Siap-siap boleh tulis nota yang pertama kita lah. Okey, kamu salin ni buat dalam bentuk petaminda lah, mudah. Okey, mudah. Semua ni antara peraturan bilik sains. Baik, untuk sebagai rumusan topik, sama-sama kita tonton video tentang fahami dan patuhi peraturan bilik sains. Okey, sama-sama kita saksikan. Ini adalah bilik sains. Bilik sains mestilah bersih, kemas dan teratur. Di manakah murid-murid? Ini pun mereka. Murid-murid masuk ke dalam bilik sains, tetapi mereka perlu meninggalkan beg mereka di luar. Mereka boleh membawa masuk alat tulis sahaja. Tahniah anak-anak. Apakah peraturan-peraturan bilik sains yang lain? Buang sisa pepejar ke dalam tong sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Apabila kita membuang sisa cecair ke dalam tong sampah, cecair tersebut mungkin tertumpah ke lantai. Apabila kita membuang sisa pepejar ke dalam sinki, ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Selepas menggunakan peralatan dan radas semasa kelas sains, peralatan dan radas perlu dibersihkan. Selepas peralatan dan radas kering, simpan kesemuanya di tempat asal. Bagaimanakah keadaan bilik sains jika anda tidak membersihkan dan menyimpan radas dengan betul? Kadangkala, kemalangan berlaku di dalam bilik sains. Sebagai contoh, anda mungkin terpecah radas. Apakah yang anda perlu lakukan? Laporkan kemalangan tersebut kepada guru sains anda. Keselamatan anda di dalam bilik sains adalah sangat penting. Oleh itu, ingat peraturan-peraturan ini apabila anda masuk ke dalam bilik sains. Okey, jadi selesai sudah video. Sebagai kesimpulannya, jadi hari ini kita telah mempelajari yang pertamanya, kita dapat menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains. Moga-moga kamu boleh dapat lah. Okey, boleh menyatakan lebih daripada satu.
Contoh kita macam-macam kan tadi kita belajar. Ada ah, 13 perkara yang telah kita pelajari. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, so kita ingat baliklah. Okey, sekali boleh tengok balik nota. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, kita dapat memberi sebab. Sebab apa peraturan bilik sains ni perlu kita patuhi. Ada yang kita boleh buat, ada yang tak boleh buat. Sebab apa kita boleh buat, sebab apa kita tak boleh buat. Jadi, sekadar itu saja untuk kelas kita pada hari ini bagi topik unit 2 peraturan bilik sains. Mudah-mudahan Allah memberi memberkati pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga Allah hitung sebagai amalan kebaikan kita. Sama-sama kita mempelajari topik ini. Jadi, sekian saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang itu datang dari kelemahan dia Ustaz sendiri. Ustaz minta ampun dan maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.